Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah dalam tajuk Penciptaan Manusia Bukti Kekuasaan Allah, Surah Ghafir ayat 40. Jom bersama-sama dengan Ustazah. Baiklah anak-anak. Okey, kita lihat apa yang terkandung dalam slide Ustazah hari ini. Okey, ini adalah gambaran proses penciptaan manusia. Okey, Ustazah akan terangkan lebih detail lagi. Standard pembelajaran, baca ayat dengan betul, lancar, bertajwid, menyatakan terjemahan ayat, menerangkan perkara berikut serta hubung kait dengan kekuasaan Allah, iaitu apa yang nak diterangkan, proses kejadian manusia, fasa kejadian manusia, merumus pengajaran ayat. Okey, kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا فمنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Sadaqallahul Azim. Okey, ini dia bacaan ayat surah Ghafir ayat yang ke-60 tu 67. Okey, kita lihat terjemahan ayat. Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Summa min nutfatin summa min alaqah. Kemudian daripada air mani, kemudian daripada sebuku darah beku. Summa yukhrijukum tifla. Kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Summa litablughu asyuddakum. Kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa. Summa litakunu syuyukha. Kemudian kamu sampai menjadi tua. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Dan ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Walitablughu ajalam musamma. Supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan. Wala'allakum ta'qilun. Dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah. Itu terjemahan ayat. Mari kita lihat apa yang seterusnya ada untuk kita kaji. Okey, untuk kita kaji mengenai proses kejadian manusia. Okey, proses kejadian manusia bermula dengan nutfah. Apa maksud nutfah? Nutfah ialah percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma dan ovum. Inilah asal kejadian manusia, iaitu nutfah. Apa maksud nutfah? Nutfah ialah percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma dan ovum. Okey, percampuran air mani, okey, daripada yang dikenali sebagai sperma dan juga ovum. Okey, seterusnya proses kejadian manusia setelah percantuman air mani dan juga sperma dan ovum tersebut. Okey, maka terbentuklah alaqah. Apa maksud alaqah? Segumpal darah yang tergantung dalam rahim. Okey, alaqah ialah segumpal darah yang tergantung dalam rahim. Okey, kemudian proses kejadian manusia pula. Okey, apa ni? Mudghah. Nutfah. Okey, alaqah, mudghah. Apa pula mudghah? Okey, mudghah ialah seketul daging yang lembut. Pada tahap ini adalah permulaan pertumbuhan otak, saraf tunjang dan anggota lain.
Mudrah apa? Seketul daging yang lembut. Kita tengok. Okey, gambar ni. Okey, seketul daging yang lembut. Kita tengok telah mula. Okey, permulaan pertumbuhan otak dan juga saraf tunjang dan anggota lain. Kalau sebelum ni kita tengok alaqah, dia seolah-olah segumpal darah. Macam tu je kan. Okey, tetapi dah mudrah ni dia adalah telah mula pertumbuhan otak dan juga saraf tunjang dan anggota lain. Sebab itu kita dah tengok berbentuk sikit. Okey, yang seterusnya ialah kita tengok gambar ni. Janin ataupun fetus. Okey, pembentukan seluruh anggota badan telah sempurna. Tak kala dah sempurna pembentukan anggota badan ni, kita sebut dia sebagai janin ataupun fetus. Itu proses kejadian manusia. Okey, sekarang kita lihat pula fasa kehidupan manusia. Okey, fasa kehidupan manusia, okey, setelah baby lahir adalah fasa kanak-kanak. Yang mana pada fasa ini mula belajar bercakap, berjalan dan bergaul dengan alam sekitar. Tengok bagaimana rentetan yang berlaku kan, daripada terbaring saja, okey, telah mula merangkak, telah mula berjalan. Itu adalah fasa kehidupan manusia. Okey, kemudian apa pula fasa kehidupan manusia yang seterusnya ialah remaja. Mula ditaklifkan Allah bertanggungjawab atas segala yang dilakukan. Tak kala dah masuk fasa remaja ini, apa-apa yang Allah taklifkan, bertanggungjawabkan ke atas kita, kita yang buat. Kita yang laksanakan itu dalam fasa remaja. Okey, setelah fasa remaja, fasa apa pula? Okey, fasa dewasa. Tak kala melalui fasa dewasa ini, tahap kematangan akal, akal dah sempurna, tanggungjawab lebih besar. Okey, tahap kematangan akal dah sempurna, tanggungjawab lebih besar. Dan seterusnya fasa kehidupan manusia ialah tua. Tak kala ini daya fizikal kita semakin lemah, tapi waktu itu pengalaman hidup kita dah banyak dan sangat bermakna untuk kita lalui masa-masa akhir dalam hidup kita. Okey, kita lihat yang seterusnya ialah fasa kehidupan yang terakhir ialah mati. Jadi, manfaatkan masa-masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua sebelum sampai kepada fasa yang terakhir ini, iaitu mati. Supaya apa yang kita bawa tak kala sampai fasa ini adalah yang terbaik untuk kita bekalannya. Okey, jadi kita sampai kepada tajuk yang seterusnya, kekuasaan Allah pada penciptaan manusia. Antara bukti Allah berkuasa adalah dengan terciptanya kita manusia. Allah seru manusia agar sentiasa fikir dan sentiasa menilai kejadian mereka. Kenapa? Kerana melalui penciptaan manusia ini adalah bukti yang nyata terhadap kekuasaan Allah. Kalau kita lihat pun dari tadi, berasal daripada percampuran sperma dan ovum. Kalau kita tengok apalah percampur, asalnya adalah percantuman sperma dan ovum, kan, membentuk nutfah, alaqah, dan akhirnya boleh membentuk manusia. Bukan calang-calang kuasa mampu melakukan sedemikian, melainkan kekuasaan Allah. Jadi sebenarnya melalui penciptaan manusia itu sendiri, kalau kita fikir dengan betul-betul, kita nampak bahawa hanya Allah sahaja yang maha berkuasa. Okey, wa fi anfusikum afala tubsirun, surah Az-Zariyat ayat 21. Dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya? Daripada ayat ni Allah dah kata dekat diri kita pun kita dah tahu bukti kekuasaan Allah. Jadi kenapa kita tak fikir? Okey, ini maksud ayat ini.
kita lihat ini fasa kehidupan manusia tu tadi. Okey, sebelum berakhirnya kepada fasa kematian. Okey, pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah kita hendaklah yakin Allah Maha berkuasa mencipta manusia. Kenapa? Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Okey, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur agar kita tidak kufur nikmatnya. Ini. Okey, bermula dari baby yang Ustazah dah tunjuk tadi. Okey, itu pengajaran ayat yang dapat Ustazah kongsikan bersama anak-anak. Mudah-mudahan melalui penciptaan kita selaku hamba Allah yang Maha Esa, kita tidak pernah sombong, kita tidak pernah lalai dalam mentaati Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.